tapi hasilnya belum mendatangkan daya yang cukup untuk meletakkan Malaysia berada di atas persaingan dunia. What went wrong? Nombor satu, memang ada krisis kewangan 98. Okay. That's number one. Nombor two, selepas tu, politik. Faktor-faktor politik yang tidak stable. 1999, 99, tidak stable. 2004, okey. Tapi masalah itu, pada masa itu memang defisit. Kekurangan wang kerajaan. Okay. Sampai 2008, tsunami politik habis hancur. Alah tu. Jadi kalau sampai 2012, election baru pilihan raya yang akan datang. Okay. Kalau politik tidak stabil macam Taiwan, tukarlah kerajaan. Transformasi pun tak jadi. Tak jadi transformasi. Habis hancur. Okay. Nasionalisme Melayu tidak jadi. Ini masalah. Okey. Bagi saya, rancangan Malaysia ke-10 ini memang bagus. Memang dia selain daripada itu ekonomi yang memang ada sikit, tapi social welfare lebih. Ya. Bagi peringkat sekarang, 2 years, 2 to 3 years, Yeah. mesti memperkukuhkan kerajaan, kuasa politik. Yeah. That's one. Selepas tu, tapi masa ini memang adalah satu senario yang bagus sekali, yang merupakan 1995. Okay. Kerana UK, Eropah sekarang lemah. Menurun, ya. Dia melesek. US, low growth. Japan, setengah mati. Ya. Jadi negara China, India dan Asia memang bangkit. Jadi maksudnya banyak duit masuk sini. Okey. Jadi Dr. Mahathir masa itu dia pegang dengan baik dengan saham, dengan pasar saham. Tapi sekarang pasar saham setengah mati. Ya. Kerana itu duit itu mata wang Malaysia tidak tukar, tidak terbuka. No international, tidak boleh didagang. Ya. Ini masalah. Jadi kita tahu Prof Fu adalah pensyarah pengurusan strategik dan keuangan antarabangsa. Jadi sudut pandangnya akhirnya akan bawa kepada ekonomi dan keuangan. Saya tambah pada saya sebut silakan tadi Prof apa, Datuk. nasionalisme Melayu. Disebut oleh Yes. Prof Fu. Yeah. Saya selalu bawa isu ni dengan pelajar-pelajar kita. Kalau orang Melayu tak bersatu, negara kita tak akan maju. Kalau orang Melayu tidak bersatu, satu hari kita akan hilang UiTM. Betul. Setuju. UiTM di hatiku. Sebab itulah yang penting sekarang lah, bukan saja orang Melayu kena bersatu, orang Melayu kena bersatu dengan bangsa-bangsa lain. Baru kita boleh bawa transformasi ini, baru kita boleh bawa negara ni, baru hak Melayu tetap hak Melayu. Kalau tidak, negara kita akan hancur. Jangan cubalah. Ya. Jangan cuba yang baru. Okey. Prof Datuk dah meremang bulu rumah saya ni. Kita terima pemanggil dahulu Prof, boleh? Kita ada pemanggil lama menanti. Siapa? Okey, siapa di talian? Hello. Bujang Sani. Halo. Itu Bujang Sani. Siapa? Ulang semula. Bujang Sani. Bujang Sani. Okey, silakan ringkas dan padatkan. Assalamualaikum kepada panel. Bagaimanakah rancangan Malaysia ke-10 dapat meningkatkan konsep satu Malaysia dalam sektor pendidikan negara dan melahirkan seorang insan yang mempunyai semangat kecintaan kepada negara. Okey, konsep satu Malaysia ya. Dapat melahirkan seorang pelajar yang mencintai negara dengan penuh rasa bangga. Baik, okey. Mungkin kita boleh kuatkan sedikit PA di dalam Dewan kerana boleh membantu semua yang di dalam Dewan ini mendengar soalan yang dikemukakan tadi. Bujang Sani menyatakan konsep satu Malaysia. Kalau boleh saya panjangkan sedikit soalan ni, sebab saya tertarik. Ada yang mengatakan bahawa konsep satu Malaysia ini tidak tercermin di UiTM kerana komposisinya yang tidak menggambarkan nisbah rakyat. Jadi bagaimana Prof Datuk? Itu susah lah. Jadi bagaimana? Tak susah. Sila Prof Datuk. Tak susah. Bila kita sebutkan satu Malaysia, jangan lupa berdasarkan perlembagaan. Perlembagaan UiTM tetap UiTM hak untuk Bumiputera dan Melayu. Dan bila dikatakan satu Malaysia itu berdasarkan perlembagaan, ini tidak bermakna pelajar-pelajar UiTM tak boleh bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Di UiTM ni ada persyarat-persyarat dalam bangsa-bangsa lain pun ada yang mengajak pelajar-pelajar ada daripada berbagai bangsa. Dan UiTM telah mainkan peranan daripada sejak wujudnya satu Malaysia konsep. Kita telah pun adakan pelbagai program. Bagaimana nak berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Kita akan wujudkan program dengan UTA, kerjasama dengan UTA,
kebelakangan ini kita pun ada program di mana pelajar-pelajar Melayu pergi melawat rumah kebajikan orang tua Cina. Dan bila pelajar-pelajar kami nak balik keluar, mereka peluk tak lepaskan kami. Okay. Itu menunjukkan apa? Kemesraan antara bangsa. Itu konsep satu Malaysia juga. Tapi kalau kita nak soal satu Malaysia dari segi UiTM, itu dah melari daripada perlembagaan. Okay. Perlembagaan 153 keistimewaan untuk orang Melayu memang tetap. Ya, Prof Hu ingin menambah. 153, kalau tak ada 153, tak wujud 173. 173 adalah kenapa UiTM diwujudkan. Dan kita kena lihat, UiTM masih tak cukup profesional Melayu lagi. Sila, Prof. Jadi masalah transformasi mulai dari 17-an kerana itu NDP. Jadi migration berhijrah dari kampung desa ke bandar. Jadi 40 tahun dah jadi. 40 tahun dah timbul satu masalah. Perasaan atau fikiran kebangsaan, kenegaraan, pertentangan dengan kelas. Jadi rasa saya yang bahaya itu fikiran kesedaran keinsafan kelas dah timbul. Bukan berarti rakyat Malaysia, bukan. Tapi kelas maksudnya orang kaya, orang yang miskin. Dia tidak Melayu dengan Cina. Itu masalah 2008. Ini tsunami politik. Kalau nasionalisme Melayu runtuh, habis, lepas 2012 election, jadi kelas ambil ini nak naik. That is the end of UiTM. Jadi ini tidak baik bagi bangsa Cina. Tidak. Saya kata berkasa betul. Bangkit Melayu betul. Jangan pijak Cina. Itu betul. Akhirnya berbalik. Cina. Akhirnya berbalik kepada sudut pandang ekonomi. Jadi transformasi ekonomi memang perlukan Cina. Menarik. Sudut pandang yang berbeza yang jarang-jarang kita dengar. Saya menjangkakan sudah ada beberapa pelajar-pelajar di bawah ini sudah mula rasa terangsang nak bertanya soalan. Tetapi kita ada pemanggil. Kita terima pemanggil dahulu. Siapa di talian? Hello. Hello. Ya, siapa di talian? Ya, saya Ram Jalis. Siapa? Abdul Ram Jalis. Okey, silakan. Ringkas dan padat. Okey. Assalamualaikum, Tuan Sek. Silakan. Assalamualaikum, Tuan Sek. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Perbincangan hari ini nampak panas. Panas ya? Okey. Ini belum tiba ke penghujung. Tengok terbakar nanti. Okey. Silakan. Kepada Profesor Ho. Ho keeping. Okey. Ini macam ni, Profesor. Ya. Masalah semasa ekonomi ni. Okey, model baru ekonomi. Model baru ekonomi. Okey, jadi masalah ekonomi yang Prof mengatakan itu. Ya. Okey, soalan saya, bagaimana menggunakan pendekatan yang strategik dan berani? Okey, itu saja. Itu saja, ringkas saja soalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi model ekonomi baru. Mungkin kalau boleh kita kuatkan lagi PA di dalam dewan ini supaya semua boleh mendengar. Prof Hu, model ekonomi baru. Kita memerlukan satu pendekatan yang berani untuk mentransformasikan negara. Saya boleh perpanjangkan soalan ini. Buatkan duit mata wang Malaysia antarabangsa. Itu yang penting sekali. Satu lever. Ini anak kunci. Buka jalan terus. Itu yang kurang. Bagaimana melakukan itu? Bagaimana meletakkan mata wang Malaysia? Benarkan mata wang Malaysia didagangkan. Walaupun sekarang ini masih lagi jangan. Bank negara kata jangan. Takutnya wang hot money masuk. Tak takut, jangan takut. Korea pun boleh jaga. Indonesia boleh jaga. Thailand pun boleh jaga. Mengapa Malaysia tak takut hot money? What is the problem? Jadi takut dia dapat 4 kali. Terus-terusnya 4 kali. The best central banker in the world. Tan Sri Jati. Mengapa dia takut hot money? Management, that is called pengurusan. Jadi modal ekonomi baru kurang pada ini. You have to allow full convertibility.
Full convertibility of the ringgit. Prof, mungkin saya kena undang lagi apabila kita memberikan fokus penuh kepada kewangan dan juga ke perbankan Islam nanti. Bercakap itu secara lebih spesifik. Kita bercakap tentang pendidikan dan juga sebagai teras transformasi negara. Saya ingin berbalik kepada Prof Datuk. Kita melihat bahawa pendidikan itu juga pendidikan itu sendiri perlu ditransformasikan. Jadi bila melihat pendidikan tu dia panjang itu tu. Proses dia dari prasekolah, sekolah